TV KPM. Kedai dah tutup? Tolonglah, saya tak ada baju nak pakai dinner malam ni. Tak, seluar je. Okey, tak apa. Seluar palazzo saya nak. Tak apalah Kak. Kalau tak boleh tolong. Macam mana ni? Alah, kain ada. Jahit ni tak pandai. Kalaulah aku pandai jahit palazzo senang sikit. Malam ni macam mana nak pakai baju apa malam ni? Kenapa you? Saya ada masalah. Malam ni saya ada dinner. Tapi kedai jahit dah tutup. Shopping mall pun dah tutup. Kalau saya boleh jahit, senang je. Macam mana ni? Okey, tak apa. Mari ikut kelas cikgu. Cara buat palazzo. Cikgu boleh ajar saya menjahit? Boleh. Yes. Okey. Seronoknya! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nurul Huda Abdul Aziz dalam rancangan Didik TV KPM hari ini. Kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan khas dan kita akan mempelajari bagaimana cara membuat palazzo. Kalau tadi adik-adik tengok Kak Yuyu keliru dan macam kecewa sangat. Tak tahu mana nak beli palazzo, tapi kerana ada Cikgu Supardi, beliau hadir di sini di studio untuk ajar Kak Yuyu bagaimana cara menjahit dan melukis palazzo. Okey, hari ini Cikgu Supardi turut ditemani dengan juru bahasa iaitu Cikgu Buhari. Cikgu Buhari, lambai sikit. Assalamualaikum murid-murid. Itu dia Cikgu Bukhari dan juga Cikgu Supardi. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut apa agaknya permulaan pembelajaran kita pada hari ini, ayuh sama-sama kita dengan Cikgu Supardi. Cikgu Supardi, apa khabar? Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Okey. Kita akan mulakan kita punya pengajaran hari ini iaitu pakaian casual iaitu seluar palazzo. Okey. Yang pertama sekali kita akan tengok standard pembelajaran. Okey, yang pertama ada 3 set pembelajaran. Yang pertama menyatakan maksud pakaian palazzo. Okey, yang kedua menyenaraikan ciri pakaian casual seluar palazzo. Dan yang ketiga melakar ciri pakaian casual seluar palazzo mengikut siluet yang bersesuaian. Okey, ini merupakan lakaran seluar palazzo. Okey, ini adalah contoh. Contoh lakaran yang kita ambil daripada buku teks pembuatan pakaian wanita tingkatan 4. Dan seterusnya, ciri-ciri palazzo. Kita tengok apakah ciri-ciri palazzo. Terdapat 3 ciri-ciri palazzo yang utama. Yang pertama ialah ikatan pinggang seluar berkasing. Yang kedua, kelim belah kangkung. Dan yang ketiga, kelepet tindih mesin. So kita akan tengok apakah ketiga-tiga ciri ini berdasarkan gambar yang saya akan tunjukkan ini. Ini. Yang pertama, ikatan pinggang seluar berkasing, maksudnya yang inilah, yang ke atas ni. Yang kedua, kelim belah kangkung, yang di tepi ni. Dan yang ketiga, kelepet tindih mesin. Baik cikgu, lazimnya seluar palazzo ni selesa. Seluar palazzo ni dia longgar dan selesa dan dia boleh digunakan oleh semua kaum bangsa kan. Palazzo ni dan sangat popular untuk
perempuan-perempuan sekarang. Lazimnya cikgu, saya nampak ramailah selebriti mengenakan seluar palazzo ni Betul. sekarang ni. Sebab tu Yuyu pun teringin sangat nak pakai seluar palazzo untuk majlis makan malam hari ni. Lazimnya untuk menjahit seluar palazzo ni berapa meter yang diperlukan cikgu? Okey, dia tengok kepada saiz. Okey, saiz badan seseorang pelanggan itulah. Okey, kalau tapi selalunya 2 meter lah kita akan gunakan untuk membuatkan seluar palazzo ni. Sebab dia di bahagian bawah ni dia lebar. Dari bawah dia lebar, dia besar. So, tapi kalau dia kecil tu itu bukan adalah seluar palazzo. Tapi kalau dia lebar di bawah, di bahagian bawah di sini ni, itu baru kita akan panggil sebagai seluar palazzo. Ya. Itu dia. Jadi cikgu dah janji nak ajar Yuyu dan juga murid-murid bagaimana cara nak melakar seluar palazzo. Jangan ke mana-mana. Tunggu. Kita kembali semula ke kelas lepas ini. Didik TV KPM. Anda menyaksikan Didik TV KPM bagi mata pelajaran pendidikan khas pakaian wanita tingkatan 4. Seperti yang dijanjikan, kita akan belajar bagaimana cara nak membuat seluar palazzo. Jadi Cikgu Supardi sudah berjanji kan? Ya, saya. Maka kita boleh mulakan kelas dan pembelajaran kita. Teruskan Cikgu. Okey, baiklah. Okey, sebelum tu saya ingin memperkenalkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakar. Okey, yang pertama semestinya kertas. Okey, kita perlukan kertas. Okey, yang kedua kita perlukan pensel. Okey, pensel. Baik. Kemudian kita perlukan pen yang berwarna saiz 1.0 ataupun 0.8. Pen cair ni. Okey, kemudian pemadam dan ini adalah merupakan satu kaedah alternatif yang saya gunakan untuk pelajar pendidikan khas bagi memudahkan mereka untuk melakar apa-apa pakaianlah, jenis pakaian. Okay. Mungkin Yuyu boleh tunjukkan juga kepada mereka. Okey, kalau kamera boleh tunjukkan di sini, ini adalah pembaris khas bagaimana diterangkan oleh Cikgu Supardi sebentar tadi. Jadi pembaris khas ini akan memudahkan murid-murid semua untuk melakar. Maksudnya jika tidak berseni sangat tangan tu, boleh saja melorikkan pensel mengikut corak dan juga bentuk pembaris ini. Ini memudahkan ya Cikgu? Ya, sangat memudahkan. Sebab saya pun akan menggunakan benda ni sebab saya pun tak seni sangat. Jadi saya menggunakan benda ni, kaedah ni untuk memudahkan saya melakar apa yang saya nak jahit sebelum menjahit. Ini adalah langkah yang pertama sebelum untuk kita menjahit. Kita kena lakar dulu. Baik. Jadi kalau Yuyu boleh terangkan sekali lagi kepada murid-murid, kita memerlukan selai kertas, pensel yang bersesuaian, 2B yang terbaik ya Cikgu? 2B yang 2B, terbaik. sebuah ataupun sebatang pen hitam dan juga pembaris ataupun pembaris khas ini untuk melakar. Jadi Cikgu, apa kata Cikgu mula tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan pembaris ini? Okey, baiklah. Okay, yang pertama sekali, kita ambil, ini adalah dipanggil croquis. Okey, croquis, orang akan pakai croquis. Okey, untuk melakar ni kita kena lakar bahagian hadapan dengan bahagian belakang. Seperti yang dalam image yang itu. Yang ditunjukkan ni? Ada bahagian hadapan dengan bahagian belakang. Okey, so jadi kita akan ikut sahaja bentuk croquis ni. Okey. Maksudnya murid-murid perlu melukis dua lah kiranya, bahagian depan dan juga bahagian belakang. Betul kan Cikgu? Ya, sangat mudah. Cikgu, di mana agaknya murid-murid boleh dapatkan pembaris istimewa ni? Okey,
Untuk pembaris ni kita boleh dapatkan di pembelian di atas talian. Okey. okey. Jadi maksudnya kalau di kedai-kedai alat tulis jarang sekali lah dapatkannya. Agak susah lah nak cari. Agak susah. Agak susah nak cari. Baik. Jadi Okey. cikgu nampak macam dah siap je. Okey, ini adalah so kita kena buat dua. Hadapan dengan Belakang. belakang. Baik. Okey. Kita ikut sahaja. Ikut sahaja corak yang sangat memudahkan untuk pelajar-pelajar, terutamanya pelajar-pelajar pendidikan khas. Ya. Sebab yang bermasalah motor halus kan, betul kan? Pelajar ni. Okey, so ini adalah sangat mudah ya cikgu. Okey, ya sangat mudah. Okey. Lazimnya cikgu katakanlah pelajar tu mengalami kesukaran untuk menggunakan pembaris ini sekalipun, adakah mereka boleh diberi panduan dengan cara memegang tangan mereka agar mereka boleh mengikut corak yang sepatutnya? Sebab ini menengah atas, okey, so dia memang sangat memudahkanlah benda ni. Ini sangat memudahkan. Lazimnya mereka sudah terlatih untuk memegang pensel dengan baik ya, dan betul. sebagainya. Sebab ini menengah atas kan. Okay. Cikgu, saya pun nak cuba juga. Okay. Ini ada contoh dia. Contoh. So, you boleh cuba buat juga lah. Okey. Kalau salah cikgu tegur saya tahu. Ya, betul. Okey. Okey. Yuyu akan melukis. Cikgu, saya mulai dari sini ya. Ya, betul. Okey. Mudah je. Jadi maksudnya kalau ya, Kak Yuyu pun boleh menggunakan dengan mudah, maksudnya murid-murid pun mesti boleh buat kan cikgu kan? Betul, boleh. Semua orang boleh buat. Senang sangat. Memang istimewa betul. Ini adalah satu kaedah lah. Kaedah alternatif yang saya gunakan untuk pelajar-pelajar pendidikan khas. Namun cikgu, lazimnya daripada pengalaman cikgu sendiri, ada tak pelajar yang mempunyai kemampuan luar biasa yang boleh melukis tanpa menggunakan pembaris? Ada juga. Ada. Cuma untuk cepat guna pensel ni. Guna pembaris ni lah. Okey. Yuyu dah siap lukis satu. Okey. Cantik tak? Sangat cantik. Okey. Yang kedua ya? Yang kedua. Adakah perlu di bawah sikit ataupun bersebelahan pun boleh? Terpulang kreativiti masing-masing ya? Okey. Saya ke bawahkan sedikit dan saya cuba melukis corak yang kedua cikgu. Jadi cikgu, katakanlah pelajar itu minat kepada warna dan memilih untuk tidak menggunakan pensel 2B. Boleh ke cikgu? Ataupun tidak digalakkan? Maksudnya macam mana? Boleh ulang balik? Katakanlah pelajar itu, dia minat pada warna cikgu, pelajar pendidikan khas. Dia kata, cikgu, saya nak melukis menggunakan pensel warna pink. Adakah boleh atau tidak digalakkan? Tidak digalakkan. Sebab untuk pertama kali, langkah pertama kita kena guna pensel dulu. Okey. Dah siap. Jom kita kongsikan dengan murid-murid hasil lakaran kita, karya kita. Nampak tak ni? Maksudnya kita dah lukiskan bahagian depan dan juga kita dah lukiskan bahagian belakang. Maksudnya lakaran ini melibatkan dua bahagian sebagaimana yang diterangkan oleh Cikgu Supardi sebentar tadi. Jadi cikgu dah siap melakar. Apakah langkah seterusnya? Okey, langkah seterusnya kita akan melakar seluar dia. Okey, ambil yang berbentuk seluar ni, kemudian kita akan tekaplah di sini. Juga menggunakan pensel yang sama ya. Okey. Dan jika kita melihat di image tu, di bahagian bawah tu dia kembang tau. Okey, jadi kita boleh kembangkan seluar ni. Maksudnya tidak perlu mengikut pembaris tu yang lebih tirus. Ini sebagai hanya panduan kita. Panduan saja. So jadi kita boleh kembangkan bahagian bawah tu seluar palazzo ni lah. Okey. Dan sekarang macam nilah. Kita buat untuk hadapan depan dan belakang dengan juga. Belakang. Okey. Okey.
Oh, begitu ya. Ya. Katakanlah Yuyu nak buat labuh, Yuyu cuba Boleh Yuyu boleh. pinjam pembaris Boleh, cikgu? boleh. Okey, Yuyu nak Okey, cuba kita bagi tu. buat palazzo yang lebih labuh. Lazimnya wanita-wanita yang mempunyai ketinggian yang mungkin melebihi 160 cm Betul. memerlukan seluar yang lebih labuh dan juga muslimah lah khususnya. Yes, Mereka tidak mahu seluar itu singkat Singkat, dan betul. menampakkan aurat Betul. mereka. Jadi Yuyu cuba ya cikgu, kalau salah cikgu tegur ya. Boleh. Okey. Sebagai panduan, Yuyu juga menggunakan pembaris yang disediakan oleh Cikgu Supardi pada hari ini. Okey, Yuyu akan cuba melukis. Okey, di sini pinggangnya dan ini sebagai panduan. Sebagai panduan. Dan Yuyu cuba tambah agar ia menjadi labuh, cikgu. Okey, lebih labuh. Begini boleh, cikgu? Boleh sangat-sangat. Cantik sangat-sangat. Terima kasih, cikgu. Saya perlu juga buat di sebelah sini ya? Ya. Okey. Untuk Saya bahagian akan buat di sebelah sini belakang. pula, di bahagian belakang. Okey. Sama juga kalau cikgu buat yang bersaiz lebih senting, Yuyu akan lakarkan untuk seluar palazzo yang bersaiz lebih labuh. Lebih labuh. Cukup di pergelangan kaki ni, di keting kaki ni. Ini adalah hasilnya. Nampak tak? Ini hasilnya. Itu hasil yang dilakar Cikgu Supardi. Nampaknya Yuyu lagi cantik Ya ke cikgu? belakang. Lulus? Lulus. Okey. Bersyukurlah lulus macam ni. Okey. Kena chop ni cikgu. Okey, kena Berapa chop. chop boleh dapat dengan Okey. lukisan Yuyu ni, lakaran ini? Okey, 1 chop cikgu bagi. Okey, nah cikgu. So, Cikgu chopkan. okey. Tak ada. Okey, nah. Okey, so saya bagi Yuyu 1 chop. Okey, wonderful. Thank you cikgu. Terima kasih banyak. Dah dapat 1 chop dah Kak Yuyu. Lulus untuk lakaran kali ni. Terima kasih banyak cikgu ajar Yuyu. Okey, seterusnya. Okey. Apakah langkah yang perlu diambil? Okey, langkah yang seterusnya kita akan melakar dia punya baju. Okey, untuk baju dan untuk baju pun ada dia punya pembaris khas. So kita hanya tekap saja. Kita buatlah. Okey. Kat bahu, kat sini. Okey. Okey dah. Okey. Dan kita buat lengan dia. Okey, lengan. Cikgu, bila kita melakarkan cikgu, kita nampak ada bahagian hadapan dan belakang tetapi hampir sama. Macam mana nanti murid nak bezakan yang mana depan, mana belakang? Okey, nanti beza dia contohnya macam leher. Yang kat depan contohnya kita buat leher bentuk V, contohnya bentuk V. Kalau belakang tu dia Akan jadi macam pendek leher sikit. bulat seperti biasa. Ya. Yang depan dia akan jadi bentuk V lah. Okey. Itu beza dia dengan ataupun berdasarkan zip. Mungkin dia menggunakan zip di belakang baju tu. Kan. So Baik. belakang saja ada zip, belakang depan tak ada zip. Ya, okey. Jadi di bahagian belakang pula ya. Okey. Kita lukislah. Mudah sebenarnya bila dah ada pembaris ni kan. Ya betul. Kalau tak kita kena Pelajar-pelajar lakar pun akan sendiri. jadi memudahkan bukan semualah siapa-siapa pun boleh guna benda ni. Okey. Baik, cikgu dah siap melakarkan. Yuyu akan cuba pula untuk melakarkan bahagian badan. Kalau cikgu buat lengan pendek, Yuyu buat lengan panjang. Ya. Itu dia. Baik. Okey. Yuyu buat lengan panjang. Okey. Ikut aktiviti masing-masing lah kan untuk baju tu. Sebabnya kita fokus kita hari ini adalah seluar palazzo tu. Ya. So untuk baju Terpulang kepada cita rasa masing-masing. Okey, cikgu, lulus atau tidak? Okey, lulus. Lulus. dapat Kali ni Yuyu nak chop sendiri pula Okey, cikgu. boleh. Lulus berapa chop dapat ni? 1. Tambah lagi 1. Tambah lagi Alhamdulillah. satu. Terima Okey, kasih Cikgu Alhamdulillah. Supardi. Okey. Wonderful lagi. Baik cikgu, kalau kita tengok langkah seterusnya selepas kita sudah melukis seluar dan bajunya, apa yang perlu kita lakukan? Okey, lepas tu kita akan buat dia punya macam rambut lah. Lukis saja je lah. Rambut kita boleh tambah rambut, kita boleh tambah dia punya Mata. kalau tak mau tambah mata pun tak apa. Tapi yang penting rambut dia. Sekadar mencantikkan. Ya, betul. Tambah kasut, macam tu lah. Cantik betul. Cikgu, Ya. apa fungsi pen hitam yang cikgu tunjukkan sebentar tadi? Okey. Apa yang kita nak lakukan dengan pen hitam ni? Okey, setelah kita habis melakar ni, kita akan pilihlah sama ada pen hitam
yang bersaiz 1.0 ataupun 0.8 kita akan lakar. Oh, ikut balik. Okey, lepas tu jom. baru kita padam. Baik, kita buat sama-sama. Ya, betul. Ada. Inilah fungsinya. Maksudnya kita dah muktamadkan lakaran kita. Betul. Kita ambil pen ini dan ikut balik lukisan ini. Baik. So, Dah memudahkan. Betul tak, memudahkan. Yuyu? Betul lah, cikgu. Kalau kita lukis sendiri dari awal, susah sebenarnya. Tapi bila cikgu dah ajar guna pembaris ni, Yuyu pun kena belilah. Buka atas talian. Okey. Malam ni Yuyu boleh buat sendiri. Yuyu percaya Yuyu boleh Kan. menjahit sendiri. Dah pandai melukis, mestilah pandai menjahit. Tak sabar saya nak melukis. So kita Siapkan akan lakaran ni. Betul lah cikgu. Kalau kita dah padam nanti seolah-olah tidak pernah ada lakaran asal kan? betul. Seperti macam natural saja. Wow. Cikgu. Dah macam fashion designer dah Yuyu. Laju sangat cikgu Yuyu. Tahniah sangat. Okey. Cikgu nak bagi cop boleh tak? Cikgu nak bagi cop? Okey. Tak minta pun Cop dia yang, bagi. Cop yang ketiga kita dah bagi hari ini. Lulus. Okey, lulus kan. Lulus. Ketiga. Alhamdulillah. Baik. Cikgu saya cop Okey. Cop ketiga diberikan oleh cikgu. Alhamdulillah. Ni dia contoh. Kalau murid-murid nak tengok, saya percaya kalau Kak Yuyu dalam masa kurang 20 minit belajar dengan Cikgu Supardi mampu melukis dan melakar pakaian palazzo khususnya, murid-murid juga mampu melakukannya, Cikgu. Ya, betul. Okey, terutamanya budak-budak pendidikan khas lah kan. Ya. Okey, kita tunjuk hasil karya dan lakaran oleh Cikgu Supardi pula. Cikgu Supardi dah bersedia ke? Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Itu dia. Wah. Okey, nampaknya Yuyu lagi cantik lah daripada Ya saya. ke? Saya jadi malu dengan Yuyu. Okey. Okey. Tunjukkan di kamera, cikgu. Itu dia karya Cikgu Supardi. Nampak tak? Berjaya ya kita? Ya. Itu dia, cikgu. Lepas ni kita banyak lagi nak belajar macam mana cara nak mencantikkan, mewarnakannya. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Halo. Berikan fokus di dalam kelas. Kepada yang dah makan tu, Alhamdulillah. Kepada yang sempat berehat, Alhamdulillah. Yuyu masih lagi ditemani dengan Cikgu Supardi dan juga Cikgu Bukhari pada hari ini bagi mata pelajaran pendidikan khas pembuatan pakaian wanita tingkatan 4 dengan cara-cara membuat seluar palazzo. Kalau sebentar tadi Kak Yuyu dah belajar macam mana cara melakar dan telah berjaya dan diberikan cop oleh Cikgu Supardi, kini kita perlu mencantikkan lakaran ini dengan mewarnanya. Ayo kita teruskan dengan pembelajaran bersama dengan Cikgu Supardi dan Cikgu Bukhari. Silakan Cikgu. Okey, baiklah. Sekarang kita langkah yang seterusnya kita akan membuat aktiviti mewarna. Okey, mewarna. Okey, yang pertama sekali kita kena padam dulu. Kita kena padam lakaran kita tu. Kan, kita kena padam. Okay, kita kena padam bagi supaya kita nampak hasil dia selepas dipadam. Bila kita padam seolah-olah kita melukis secara profesional ya cikgu? Ya, baru kita nampak lakaran kita yang dah kita dimuktamadkan mau. ya. Ya, betul. Sedangkan lakaran asal ada sebenarnya. Kita padam. Bagi hilang. Okey. Seronok sebenarnya melukis ni kan cikgu? Seronok. Dan pelajar-pelajar pun sangat berminat. Okey. Jadi cikgu, selalunya katakanlah pelajar tu macam membuat kesilapan menggunakan pen tu, apa selalunya cikgu nasihatkan agar mereka menggunakan kertas yang baharu ataupun tak mengapa, just teruskan saja?
teruskan kita buat yang barulah supaya lebih orang cakap lebih kemas. Kemas itu sangat penting kan. Okey, Yuyu dah padam. Okey, kita dah padam. Okey, maksudnya kalau sebentar tadi murid-murid dapat melihat lakaran awal menggunakan pensel, kini lakaran awal itu tidak kelihatan lagi kerana kita telah menggunakan pen dengan mata pena yang lebih besar dan ia kini kelihatan kemas selepas kita menggunakan pemadam. Jadi maksudnya apabila lakaran ini sudah dimuktamadkan begini, kita dah bersedia untuk mewarna ke cikgu? Betul, kita bersedia untuk mewarna. Okey, baiklah. Untuk mewarna ni ikut kreativiti pelajar-pelajar tersebutlah. Dia nak warna apa. Baik. Okey. Jadi mungkin cikgu boleh ajar Yuyu macam mana? Okey, macam saya mulakan contohnya rambut. Mestilah berwarna hitam kan. So saya warnalah warna hitam kan. Baik. Okey. Kita warnalah ikut pen lagi satu sebelum pen hitam ni digunakan supaya kadang-kadang supaya color kita tu tak terkeluar daripada landasan betul. kan tu kan. Betul. Apabila murid-murid berkeperluan khas kan khususnya. Betul. Bila kita menggunakan pen hitam kata Cikgu Supardi sebentar tadi, maka murid-murid akan lebih teliti. Apabila mewarnai nampak cikgu. Nampak kekemasan itulah. Nampak lebih kemas. Okey. Menarik sekali. Okey. Jadi cikgu lazimnya adakah sebarang tips kalau katakanlah membuat pakaian palazzo ya, memakai pakaian yang lebih memilih warna yang lebih gelap ke, memilih warna terang ke? Terpulang kepada pelajar tersebut. Contohnya seluar tu mungkin lebih terang palazzo, dia punya seluar lebih terang berbanding dengan baju dia. Okey, terpulang ikut kreativiti pelajar tersebut lah. Ya. So ini aku jatuh pula. Ini rambut. Okey, jadi Yuyu bolehlah mewarna. Cikgu minta Yuyu buat sekali bersama-sama ya? Ya, kita buat sama-sama sekali. Yuyu punya model rambutnya berwarna coklat, cikgu? Boleh. Sama macam rambut Yuyu. Letup. Okey. Baik. Lazimnya kan cikgu kalau kita tengok satu ketika dulu berpuluh tahun lamanya pernah satu trend ya, lelaki pun memakai seluar bell bottom. Betul. Yang kelihatan seperti palazzo, cikgu. Tetapi ia adalah seluar yang berbeza ya, cikgu. Tak. Palazzo ni hanya untuk perempuan sahaja. Perempuan sahaja. Ya, jadi betul. apabila lelaki menggayakan seluar yang besar di bawahnya, kita panggil bell bottom lah. Kita tidak akan menggelarnya sebagai palazzo. Betul, Yuyu. Okey. Kadang-kadang Yuyu tertanya-tanya juga mana asal usul nama palazzo ni. Sebab kalau kata bahasa pasarnya kita panggil seluar yang bawah besar kan. Okey. Tapi untuk palazzo ni dia boleh disesuaikan dengan baju kurung, baju sekarang kan trend sekarang kan pakai baju kurung, tapi dia pakai seluar palazzo. Betul tak? Dia pakai blouse ke pun boleh. Lazimnya kalau Yuyu tengok di kalangan wanita-wanita yang memilih untuk memakai palazzo ni, cikgu, dia cenderung untuk mengenakan pakaian yang selesa dan sopan. Dia sopan dalam pergerakan. Betul. Okey, betul kerana dia luas, longgar, betul. dan tidak melekap di kaki dan sebagainya, cikgu. Okey, kita warna. Okey, kemudian kita warna dia punya baju. Kita warna dia punya baju dan kita warna dia punya seluar. Terpulanglah. Warna apa yang... Dan untuk tips dia adalah lebih kemas supaya satu arah. Saya selalu pesan ke pelajar saya supaya warna satu arah saja. Satu arah. Jangan macam melintang, sekejap dia menegakkan. Kenapa, cikgu, kalau kita warna tidak menggunakan satu arah, ia kelihatan comot ke bagaimana? Dia akan warna tu tak berapa nak kemas lah. Cikgu, kalau ikut tips pemakaian biasanya, ramai yang selalu mengatakan bahawa kalau kita mengenakan pakaian yang berwarna gelap, pemakai itu cenderung nampak lebih kurus, nampak lebih tinggi dan sebagainya. Betul ke, cikgu? Itu betul. Okey, warna memainkan peranan penting untuk dalam pemilihan harian lah. Pemilihan harian untuk
bentuk badan seseorang. Maksudnya kepada yang lebih mahukan penampilan yang lebih tinggi dan kurus, boleh mengenakan warna-warna gelap seperti warna hitam, Warna-warna hitam, warna ungu okey. gelap, warna hijau gelap dan juga coklat begini. Dan kepada yang rasa, kurus sangatlah saya nak nampak lebih gempal sedikit, Ya. bolehlah memilih warna-warna Warna-warna- pastel seperti warna hijau ini. warna Betul, pastel Cikgu? kan? Ya, betul. seperti mustard cair, seperti peach. Ini sekarang ni memang trend tau. Tapi kalau Kak Yuyu pilih warna yang lebih gelap lah. Ikut keselesaan diri ya. Ya, betul. Okey. Terpulang kepada pelajar tu, saya tidak menghadkan kena warna ini macam tu. Terpulang ikut kreativiti dia. Betul. Baru saya nampak dorang punya hasil dorang tu, baru saya nampak sejauh mana dorang boleh melukis mewarna atau tidak. Itu adalah satu kemahiran, okey. Dalam jahitan, dalam bidang jahitan. Cikgu, katakanlah pelajar atau murid-murid tidak mempunyai pensel warna begini tetapi mahu menggunakan krayon, mahu menggunakan watercolour, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Oh. Tak ada masalah. Oh, langsung tak ada masalah lah kiranya. Katakanlah macam cikgu sendiri. Kenapa cikgu menggalakkan pelajar-pelajar berkeperluan khas untuk menggunakan warna pensel agar ada sebab-sebab tertentu ke? Saya lebih pelajar saya dan saya pun lebih selesa menggunakan pensel kayu ni lah. Okey. Katakanlah Tapi kalau nak lagi cantik sebenarnya warna air tu dia lagi cantik sebab dia lebih terang macam tu. Sebaiknya kalau boleh mempunyai kemahiran untuk menggunakan watercolour atau warna air, cat air, bolehlah digunakan cat air, cikgu. Betul. Okey, kemudian begitu. kita Cikgu, katakanlah murid tu dia kata kecil lah kalau lukis dekat A4, dia nak gunakan macam drawing block, kertas yang lebih besar, kertas mahjong dan sebagainya. Boleh atau tidak? Okey. Sebab benda-benda ni akan dimasukkan dalam fail masing-masing tau. Jadi bila besar sangat, benda tu Nanti dilipat dan sebagainya, akan menyusahkan dalam fail. Sebab benda ni akan jadi dinilai oleh pemeriksa. Jadi Itu dia kena, tips daripada Cikgu Supardi. Sebaiknya untuk aktiviti pembelajaran, murid-murid menggunakan kertas bersaiz A4 kerana hasil karya murid-murid akan dimasukkan di dalam fail untuk penilaian selanjutnya. Katakanlah murid-murid menggunakan kertas selain A4, nanti apabila dilipat, kertas itu sudah ada... Betul. Apa orang kata ni? Ada crash je. Ada lipatan. Jadi tidak cantik lagi. Maka amat digalakkan untuk semua murid-murid menggunakan kertas A4 bagi tujuan pembelajaran. Dia bukan tak boleh, tapi akan pemeriksa tu agak susah sikitlah dia nak buka-buka kan. Yuyu pun nak mewarna juga. Boleh, ya, cikgu? Okey, boleh. Okey. Saya memilih warna hijau untuk baju. Okey, macam saya pilih warna untuk seluar dia, saya pilih warna biru. Wah. Okey. Cikgu sekolah menengah kan? Warna pun warna yang sama ya, cikgu? Kan. Itu dia. Jadi sebagaimana Cikgu Supardi kata sebentar tadi, terpulang kepada murid-murid sebenarnya nak memilih warna apa. Kerana biasanya lazimnya dalam kelas Cikgu Supardi, beliau memberi kebebasan kepada murid-murid untuk mengembangkan kreativiti masing-masing. Kreativiti masing-masing. Ikut cita rasa masing-masing. Betul. Itu dia. Ikut kesukaan warna mereka. Ya. Bagi seluar pula, budak-budak pendidikan khas ni, masalah pendengaran ni, mereka kreatif tahu kalau warna-warna ni. Dan ini kita boleh panggilkan sebagai merentas kurikulum. Seni visual bergabung dengan pembuatan pakaian wanita. Jadi dipanggil merentas kurikulum. Lihat apa yang Cikgu Supardi katakan sebentar tadi, murid-murid berkeperluan khas mempunyai keistimewaan mereka tersendiri di mana mereka sebenarnya mampu untuk menghasilkan karya yang cantik dan menggunakan seni visual dalam memantapkan lagi dan mencantikkan lagi lakaran mereka. Betul. Wah, Yuyu cantik. Cikgu, katakanlah
murid-murid dia sangat kreatif. Dia terfikir, alamak, kalau ada bunga-bunga, ada bentuk love, lagi cantik. Boleh tak kalau untuk tujuan pembelajaran, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Apa-apa pun ikut kreativiti pelajar tersebutlah. Contohnya macam bunga kecil-kecil kah, ataupun bunga dia letak jalur-jalur, kan? Cikgu sebentar tadi, cikgu juga ada terangkan dekat murid-murid dan juga Yuyu. Yang penting lukisan diorang ni mempunyai ciri-ciri yang saya sebutkan tadi 3 tu. Kena ada kelim. Ya, betul. Kena ada ikatan pinggang berkesing. Ya, betul. Dan juga kena ada jahitan mesin tindih. Betul. Betul. Dan kalau dia nak tambah pun, contohnya dia nak tambah poket pun boleh juga. Itu aktiviti pelajar tu lah. So kita boleh nampaklah dia punya kreativiti kat situ. Kita boleh nilai dia punya kreativiti. Cikgu, lazimnya apabila melukis ataupun mewarna pakaian palazzo ini, adakah murid-murid berkeperluan khas juga boleh mendapatkan bantuan ibu bapa jika mereka tidak pasti sama ada lukisan mereka betul atau tidak? Boleh, sangat-sangat ibu bapa boleh membantulah, membimbing anak-anak mereka lah untuk melakar memastikan ni kan. ianya kemas dan cantik. Ya, betul. Itulah lazimnya kalau di sekolah menengah ni ada yang berpotensi kan menjadi pereka fashion. Betul, mana kita tahu tak kan. tahu ya. Kadang-kadang murid-murid berkeperluan khas ni dia punya tahap imajinasi dan kreativiti tu jauh di luar jangkauan kita. Ada yang boleh bergelar pereka fashion, ada yang boleh menjadi tukang jahit, malah ada yang boleh menjadi pelukis, kan cikgu? Betul, ada. Memang ada pelajar-pelajar yang menyambung selepas berada di sekolah saya. Mereka akan sambung belajar di Politeknik untuk masalah pendengaran ini. Pelajar boleh sambung belajar di Politeknik Johor untuk rekaan fashion. Okey. Cikgu, Yuyu dah siap. Nampak tak? Ini seluar palazzonya yang mempunyai bukaan yang lebih besar di bahagian bawah. Dan lebih labuh. Kalau Cikgu Supardi melukis seluar palazzo yang lebih singkat untuk mereka yang bertubuh kecil dan rendah, Yuyu melukis seluar palazzo yang lebih labuh dan mempunyai bukaan yang lebih besar di bawahnya untuk mereka yang mahu menutup aurat dan juga mereka yang mempunyai ketinggian yang melebihi 160 cm. Cikgu pun nak tunjuk karya cikgu kepada murid-murid. Tak berapa nak cantik, Yuyu lagi cantik, maka dengan itu cikgu bagi Yuyu chop satu lagi chop. Terima kasih banyak cikgu. Syukur, alhamdulillah. Yuyu dah dapat 4 chop, cikgu. Kalau tengok dekat sini, inilah dia seluar palazzo, iaitu topik pembelajaran kita pada hari ini. Jadi selepas ini kita ada banyak lagi yang hendak dipelajari daripada Cikgu Supardi ditemani oleh jurubahasa kita Cikgu Bukhari. Jangan ke mana-mana murid-murid, kembali lagi selepas ini. Didik TV KPM. Halo, jadi kita dah pun melakar, kita dah pun mewarna, tapi adakah kita semua dan murid-murid ingat apakah agaknya ciri-ciri palazzo? Saya masih lagi bersama dengan Cikgu Supardi bagi mata pelajaran Pendidikan Khas Tingkatan 4 membuat seluar palazzo. Ayo sama-sama kita bersama dengan Cikgu Supardi. Mungkin kita boleh ingatkan semula murid-murid apakah ciri-ciri palazzo, Cikgu? Okey, baiklah. Untuk kita mengingat kembali semula, ciri-ciri palazzo ni terdapat ada tiga yang perlu pelajar-pelajar ingat. Yang pertama, ikatan pinggang, seluar berkesing. Yang kedua, kelim belah kangkung. Dan yang ketiga, kelepet tindih mesin. Dan sekarang ini cikgu nak tunjukkan apakah maksud ketiga-tiga
ciri-ciri seluar palazzo ni. Okey. Okey. Ini berdasar lukisan dipanggil lukisan teknikal. Okey. Pelajar pun kena buat juga tahu ni. Okey. Selepas diorang melakar, diorang kena buat lukisan teknikal yang just seluar sahaja. Tak perlu warna, tak perlu lukis apa-apa. baju dan sebagainya. Tak payah. Dia hanya seluar saja dan kita hanya tandalah dia punya ciri-ciri tu. Okey. Yang pertama, ikatan pinggang seluar berkasing. Maksudnya dikeliling apa ni? Dikeliling ini getah. Getah. Okey. Kemudian kelim belah kangkung. Maksudnya di tepi. Okey, di bahagian tepi sisi, seluar. Di sisi seluar ni. Okey. Okey, dan ini kelim belah kangkung ni. Dan yang ketiga, kelepet tindih mesin. Okey, maksudnya kat sini adalah kita menggunakan mesin menjahitkan dia punya hujung bawah ni untuk dan kemasan dilipat ke dia, dalam, untuk kemasan dia kita menggunakan kelepet tindih mesin. Okey, jadi sekarang ni saya nak tanya Yuyu. Alamak. You ingat tak apa yang cikgu bagi tahu tadi? Kalau sebentar tadi cikgu baru terangkan kepada saya dan murid-murid, mestilah saya ingat cikgu. Kalau Yuyu ingat, cikgu akan bagi 2 chop. Okey. 3 chop lah. Sebab ada tiga bahagian. Ada 3 bahagian. Okey. Jadi Yuyu akan ke sana. Okey. Inilah lukisan teknikal. Yuyu cuba ya cikgu. Okey, boleh. Kalau salah boleh tegur. Okey. Jadi bahagian pertama yang cikgu ajar kepada Yuyu dan juga murid-murid sebentar tadi adalah ikatan pinggang seluar berkasing. Sangat mudah kan? Betul ke cikgu? Ikatan pinggang. Ya, betul. Okey, Yuyu. Baik. Yuyu. Yang kedua, cikgu ajar tadi, dia mesti tercat. di sisi, iaitu di tepi seluar. Yang itu kita panggil dia kelim belah kangkung. Kangkung. Okey. Betul ke cikgu? Ya, itu adalah istilah yang digunakan dalam menjahit. Ya, tadi jatuh pula Yuyu punya yang pertama ni. Ikatan pinggang seluar berkasing. Gamnya tidak kuat ya cikgu. Yuyu perlu tekan lebih kuat. Kedua, kelim belah kangkung. Dan yang terakhir sekali, pastinya di bahagian bawah, kelepet mesin. Betul ke cikgu, kelepet tindih mesin di bawah? Okey, betul. Okey, so sekarang ni cikgu nak tengok dulu. Betul tak? Okey, ikatan pinggang seluar berkasing. Okey, di sini. Okey, lepas tu yang kedua, kelim belah kangkung. Dan yang ketiga, kelepet tindih mesin. Betul 3 ke, cikgu? markah, 3 chop. Terima kasih cikgu. Okey. Jadi cikgu mengizinkan Yuyu untuk chop ya? Chop, ya. Baik, 3. Okey. 1. Okey. 2. 3. Yeay. Okey, so jadi untuk hari ini Yuyu dapat berapa chop? 7. Semuanya 7 chop. Melebihi 5. Terima kasih okey. Cikgu Supardi. Okey, tahniah. Okey. Itu banyak dah kita belajar daripada awal. Mula dengan melakar, mewarna, mengenali ciri-cirinya. Cikgu berikan sedikit rumusan kepada murid-murid yang menonton pada hari ini. Okey, baiklah. Okey, untuk hari ini, saya berharap murid-murid yang berada di rumah dapat dapat melihat cara-cara untuk melakar dan pastikan lakaran tu ada 2, satu lakaran hadapan dan satu lakaran belakang. Okey, seperti yang saya tunjukkan kat sinilah. Ini adalah contoh lakaran cantik. Okey, contoh lakaran kan. Cikgu. Dan yang tepi Yuyu tu adalah yang bertudung. Muslimah lah. Okey, ya. Jadi yang cikgu bertudung. kita dah banyak belajar dah dengar rumusan daripada cikgu. Okey. Mungkin cikgu boleh berikan pentaksiran keseluruhan kepada Yuyu sebagai murid pada hari ini dan juga murid-murid lain yang mengikuti pembelajaran pada hari ini. Macam mana, okey ke? Okey. Untuk pembelajaran hari ini sangat-sangat memberi manfaat kepada Yuyu, kepada murid-murid yang akan berada di rumah yang digunakan pelajar-pelajar kat rumah lah untuk buat pendidikan khas. Bukan untuk pendidikan khas sahaja. Pelajar-pelajar rekaan fashion pun
boleh memanfaatkannya. Jadi cikgu, mana agaknya murid-murid nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran pada hari ini cikgu? Okey, murid-murid boleh dapatkan bahan-bahan ni di portal Sumberku. Itu dia. Ingat murid-murid, anda boleh mendapatkan bahan-bahan pembelajaran pada hari ini di portal Sumberku, dan juga jangan lupa anda juga boleh menonton YouTube Didik TV untuk melihat kembali bagaimana agaknya langkah-langkah untuk membuat seluar palazzo. Jadi Yuyu pun dah bersedia, dah pandai melakar, dah boleh menjahit lepas ni. Yuyu dah bersedia untuk pergi dinner pada malam ini. Jadi cikgu, itu dia. Terima kasih kepada Cikgu Supardi, terima kasih kepada Cikgu Bukhari, terima kasih kepada murid-murid yang mengikuti pembelajaran hari ini hanya di Didik TV KPM. Bye.